Okey, wang bank dan pendapatan individu. So, bermula dengan 3.1. So, kita akan belajar berkaitan dengan wang dulu. Okey, iaitu kalau kita lihat di sini, okey, iaitu 3.1 wang dan juga bank. So, daripada 3.1 kita akan dipecahkan kepada 3.1.1 iaitu fungsi wang. So, daripada fungsi wang ini kita akan belajar tentang apakah pengertian wang. Wang ni sebenarnya adalah kita kata sebagai sebarang komoditi. Maknanya sebarang bahan yang bernilai. Okey, atau benda-benda yang bernilai, okey, sebarang komoditi atau benda yang boleh diterima umum. Boleh diterima umum sebagai alat perantaraan, okey, untuk perantaraan ya, untuk tukar barang dan juga perkhidmatan. Jadi kalau kita lihat itulah dia wang. Okey, kalau macam sekarang ni kita ada wang shilling, kita ada wang kertas, okey. Dan pada zaman dahulu, okey, ada juga wang komoditi seperti wang timah, wang emas, okey, dan juga kita ada wang seperti wang katun pada zaman dahulu. Begitu juga semasa zaman kerajaan Alam Melayu. Okey, juga ada wang dalam bentuk kulit cangkerang, kemudian juga dalam bentuk kulit penyu, kulit kura-kura. Jadi itu semua adalah komoditi, adalah digunakan untuk sebagai alat perantaraan untuk menukarkan barang. Jadi dan paling penting, okey, wang itu mesti boleh diterima umum. Maknanya, kalau katakan wang itu tidak boleh diterima umum, maka wang itu tidak boleh dijadikan alat perantaraan. Contohnya, cikgu tanya kamu, boleh tak di Malaysia ni kita membayar segala perkhidmatan atau barang menggunakan wang dolar? Dolar Amerika, boleh tak agaknya? Kamu rasa boleh tak? Takut. Takut. Okey, takut. Ada kod ya. Okey, baik. Sebenarnya okey, sebenarnya kalau wang dolar dan juga apa juga mata wang asing sebenarnya tidak diterima. Okey, tidak diterima umum untuk dijadikan alat perantaraan okey di dalam negara kita. Memang tak boleh. Contohnya kalau katakan kamu ada duit dolar $1 ke $2 ke kan. Kemudian kamu nak beli nasi lemak, memang tak diterima. Dia kan makcik tu akan kata apa? Tak boleh, dek. Kita terima duit Malaysia je. Kita tak boleh terima duit dolar. Kalau kita kata, makcik duit dolar ni lagi mahal makcik. Nilai dia kalau tukarkan adalah RM4.5 ni. $1 RM4.5 ni. Kan kamu cakap macam tu. Tapi dia kata apa? Tak boleh. Makcik tak boleh terima. Makcik terima wang kertas Malaysia sahaja. Kalau adik kata RM4.5, okey $1 RM4.5. Adik tukarlah dulu. Pergi tukar kepada duit ringgit Malaysia dan baru bayar. Jadi bermakna wang selain daripada wang ringgit Malaysia tidak diterima umum sebagai alat perantaraan di dalam negara kita. Jadi itu pentingnya okey sifat wang iaitu perlu diterima umum okey sebagai alat perantaraan pertukaran barang dan perkhidmatan. Baik. So itu dari sudut pengertian wang. Dan juga kalau kita lihat apakah ciri-ciri wang. Ciri-ciri wang ini bermaksud sifat-sifat wang. Dan sifat wang paling penting adalah yang pertama sekali iaitu mesti diterima umum sebagai alat perantaraan pertukaran dalam urusan jual barang ataupun juga perkhidmatan. Mesti itu paling wajib diterima umum. Yang kedua, mesti penawarannya terhad. Penawaran terhad ni maksudnya adalah bilangan dia. Bilangan wang ringgit Malaysia dia terhad. Dia tidak terlampau banyak. Dia ada tapi bilangan dia cukup-cukup. Dia memang ada had dia. Dia tak boleh tak ada had. Jika iaitu tidak terlalu banyak.
hingga menjejaskan nilainya. Sebab wang ringgit Malaysia jika terlalu banyak, maka nilai dia akan jatuh. Ya, nilainya akan jatuh. Apa yang akan berlaku bila nilainya jatuh? Okey, bila nilainya jatuh, maka harga barang akan meningkat. Jadi sebab itu penawarannya kena terhad. Dia tidak boleh terlalu banyak. Ya, cetakan dia pun tak boleh banyak-banyak. Dia ada had dia. Dan okey, ciri wang yang seterusnya iaitu kestabilan nilai, di mana nilainya tidak mudah berubah. Ya, nilainya tidak mudah berubah dan membantu wang berfungsi sebagai alat simpanan nilai. Apa maksudnya nilainya tak berubah, cikgu? Okey, kalau katakan duit tu not RM50, not RM50, kalau kamu simpan 10 tahun akan datang ke, 20 tahun akan datang ke, dia tetap bernilai RM50. So nilai dia tak berubah. Itu maksud kestabilan nilai. Nilainya tidak mudah berubah. Tetapi kalau kita lihat kenapa duit RM50 makin sedikit barang yang kita beli, makin sedikit barang yang kita boleh beli, itu bukan sebab nilai, tapi itu sebab harga barang yang meningkat naik. Okey, harga barang yang meningkat naik. Tapi RM50 tetap RM50 lah. Begitu. Ya. So diterima umum, penawaran terhad dan juga kestabilan nilai. Dan paling penting seterusnya iaitu sifat ataupun ciri-ciri wang ialah tahan lama. Iaitu tidak mudah rosak, tidak mudah koyak dan seumpamanya. Jadi itu paling penting. Ya, dia tahan lama. Kalau dulu duit ringgit Malaysia sebenarnya dicetak menggunakan kertas. Okey. Dia kertas sebenarnya dia tak mudah rosak juga, tapi dia mudah koyak. Dan juga kalau kita lihat duit itu apabila termasuk dalam mesin basuh, habislah. Duit itu habislah. Hancur. Jadi sebab itu ditukarkan kepada duit polimer ataupun duit yang plastik tu. Sekarang ni kan, duit plastik ringgit Malaysia pun plastik, duit RM1 pun duit plastik, duit duit RM5 pun plastik. Tetapi sebenarnya plastik pun sebenarnya dia koyak juga. Kan? Dia koyak juga dan juga dia boleh rosak apabila terkena suhu yang tinggi. Cahaya matahari contohnya. So dia juga mudah rosak juga. Tapi tak tahulah. Okay. Dia masih boleh diterima umum sebagai wang. Baik. Dan ciri wang yang seterusnya ialah mudah dibawa. Iaitu mestilah bersaiz kecil dan ringan serta mudah disimpan dalam dompet ataupun saku. Macam duit kita sekarang ni memanglah bersaiz kecil dan ringan. Kemudian ciri yang seterusnya iaitu boleh dibahagikan, okey, kepada unit yang lebih baik ataupun unit yang lebih kecil. So ini bertujuan boleh dibahagikan supaya boleh membolehkan urus niaga dijalankan dengan tepat. Contohnya wang kertas mempunyai nilai muka RM1, RM5, RM10 dan lain-lain. Duit shilling pula mempunyai nilai muka 5 sen, 10 sen dan 20 sen. Jadi ini supaya dapat urus niaga dapat dijalankan dengan tepat. Okey. Nilai muka, kamu tahu nilai muka? Nilai muka tu maknanya di duit RM1 ataupun duit RM5, RM10 tu, dia ada nilai dia tulis kat situ. RM1, RM5, RM10. So nilai yang diletakkan di muka kertas itu dipanggil nilai muka. Nilai muka. Maknanya nilai di permukaan kertas duit tu. Dan ciri seterusnya iaitu mudah dikenali. Okey, mungkin warna, saiz yang berbeza, rupa yang berbeza dan bentuk berbeza yang standard dan seragam membolehkan wang dikenali dengan mudah.
Ada perbezaan di antara duit RM1 dengan duit RM5, kemudian duit RM10 yang warna merah tu, kemudian duit RM20 yang warna merah kekuning-kuningan itu, dan juga duit not RM50 yang berwarna biru. Okay, jadi duit RM100 pun ada yang warna purple tu kan. Jadi okay, dengan warna kita mudah mengenali wang itu. Okay, wang itu dengan baik. Saiznya yang berbeza, rupa yang berbeza. Jadi ini membolehkan wang dikenali dengan mudah. Jadi inilah dia ciri-ciri wang. Iaitu yang pertama, diterima umum, kemudian penawaran terhad, kestabilan nilai dan tahan lama, mudah dibawa dan juga boleh dibahagikan kepada unit yang lebih baik ataupun yang lebih kecil dan juga mudah dikenali. Okey. So Aina, ada mana-mana bahagian yang kamu nak tanya yang mungkin kamu tak faham? Ada apa-apa nak tanya tentang ciri-ciri wang dan juga apa fungsi wang ataupun kita kata pengertian wang? Ada apa-apa nak tanya? Tapi yang boleh dibahagikan tu macam tak faham sangat. Okey. Baik, bagus. Baik, boleh dibahagikan tu kepada unit yang lebih baik bermaksud apa tahu? Bermaksud not RM50 kamu boleh dibahagikan kepada RM10 5 keping. Ataupun duit not RM1 kena ada 50 keping. Maknanya duit RM50 tu sebenarnya senang cerita boleh dibahagikan tu maksudnya apa tahu? Boleh dipecahkan. Duit tu boleh dipecahkan. RM50. Faham tak boleh dipecahkan? Boleh dipecahkan. Aina, kamu pernah berniaga tak? Tak pernah berniaga Tak pernah. Okey, sebenarnya bila berniaga, kita perlukan duit yang kecil. Contohnya kan, bila orang bayar duit RM50. Kak, saya nak nasi lemak ni berapa bungkus? 3 bungkus. Kita kira-kira, okey, harga dia RM12. Dia pun bagi RM50. Kita tak ada duit pecah. Maknanya RM50 pun kita tanya jiran, tanya kedai sebelah. Bang, ada tak duit pecah RM50? Ada. Nak berapa? Nak 10, nak RM5 boleh lah. Dia pun pecahkan not sekeping RM50 itu, kita bagi pada dia, dia akan bagi. Contohnya dia bagi berapa? Okey, nah, ini RM30, duit 10 ada 3 keping. Kemudian duit RM5 ni ada 2 keping, dah jadi 40 kan? Nah, duit RM1 ada 10 keping. Total berapa? RM50. Jadi itu maksud wang boleh dibahagikan. Dibagikan kepada unit yang lebih kecil. Kepada 10, 10, 10, kemudian 5, 5, kemudian RM1, cukup untuk RM50. Itu maksud boleh dibahagikan. Okay. Dan mungkin kamu boleh perbetulkan kod kalau katakan kepada nota kamu tadi. Okey, boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil, bukan sebenarnya lebih baik ni. Sebenarnya boleh dibahagikan kepada unit yang lebih kecil. Itu sebenarnya. Jadi walaupun kita nampak ada note ada shilling 5 sen, 10 sen, 20 sen tetapi harus diingat bahawa dalam minggu ni ke minggu lepas ada satu isu di mana sebuah kedai kopi yang terkenal apabila harga dia macam mana cakap harga kopi tu katakanlah RM9 RM9.25 RM9.25 ya. Jadi orang tu tak ada 5 sen, peniaga ni pun tak ada 5 sen. Jadi dia kata apa? Tak apalah. Saya tak ada 5 sen, tak apalah, saya pulangkan balik 70 sen lah. Maknanya apa? Kopi tu bukan jadi RM9.25, tapi kopi tu dah jadi RM9.30. Dan itu menyebabkan ada pelanggan yang telah buat report. Dia kata bahawa kedai kopi itu dia
telah sepatutnya dia kurangkanlah RM9.25, dia kenakanlah RM9.20 kan. Ini tidak. Dia kata oh tak ada 5 sen, jadi dia kenakan RM9.30. Bermakna dia telah absorb, dia telah ambil another 5 sen daripada pelanggan. Dan pelanggan itu telah buat report. Dia kata apa, kalau macam ni, kalau dia seorang kena tak apa, tapi kalau ramai-ramai kena, maknanya ini telah menganiaya pelanggan. Isunya kerana apa? 5 sen je. Jadi sebab itu, okey, sebarang perniagaan perlu ada wang kecil supaya boleh dibahagikan dengan unit yang tepat. Tapi pada cikgu tu alasan je. Sebenarnya kalau ada beberapa tempat yang mana kamu boleh dapatkan duit shilling, okey, boleh tukarkan duit kertas dengan duit shilling. Nak tak nak je sebenarnya, kan? Ini kadang-kadang peniaga ni, yalah, cuba mengaut keuntungan walaupun 5 sen. Tetapi kena ingat bahawa dengan 5 sen okey, pernah dalam sejarah Malaysia ada orang kaya. Ada orang telah menjadi kaya kerana telah mengambil 1 sen daripada setiap transaksi yang dilakukan oleh orang ramai di dalam ATM. Di ATM tu kan dia akan ada tolak 1 sen. Dan tolak 1 sen itu telah masuk ke dalam akaun dia. Bila dia berhenti kerja bank tu, dalam tempoh 6 bulan ke setahun, dia telah boleh membeli Lamborghini. Kereta Lamborghini yang berharga masa tu kira-kira berharga 1 juta. Bayangkanlah. Bila orang tanya macam mana dia boleh kaya? Rupanya dia telah setting komputer dia, setting komputer bank-bank ni, kalau setiap kali orang transaksi tu, buat transaction dekat ATM, duit 1 sen akan ditolak dan masuk ke dalam akaun dia. Itu back to 1980s ke 1990s. Bayangkanlah, hebat tak hebat lah. Okay. Jadi, perlunya ada duit kecil supaya dapat menjalankan urus niaga dengan tepat. Okay. Baik, itu ciri-ciri wang. Baik. Okay, lupa cikgu nak bagi tahu. Sekejap